Saudara, tidak sampai 24 jam akan tiba juga 1 April, tarikh yang mendapat pelbagai reaksi segenap rakyat di negara ini. Penguatkuasaan cukai barang dan perkhidmatan GST akan bermula esok dan tidak dapat tidak sebagai sesuatu yang baru. Cakap-cakap positif atau tidak pasti akan berlarutan sehingga GST ini benar-benar dapat difahami keseluruhan rakyat di negara ini. Dan kami juga sudah sering kali membawa tetamu daripada pelbagai latar belakang untuk memberi lebih banyak penjelasan kepada penonton mengenai cukai baru ini. Dan sudah tentu hari ini kami bawakan ke studio rakan kongsi firma perakaunan Salihin Abang yang juga seorang perunding ekonomi. Assalamualaikum Cik Salihin. Warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi datang ke Nasional 1 dan seperti Cik Salihin faham, besok adalah 1 April dan juga hari pelaksanaan GST. Baik, seperti yang dinyatakan tadi, esok pelaksanaan dan tidak dinafikan masih ramai penonton di luar sana ataupun rakyat masih resah dan bimbang dan juga tidak puas hati. Jadi saya mahu Encik Salihin yakinkan kepada rakyat di sana, penonton di luar sana yang masih lagi merasa bimbang dan mungkin merasa was-was dengan adanya GST ini dan kenapa rakyat tidak perlu bimbang ataupun risau dengan pelaksanaan GST ini sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Sebelum saya menjawab soalan saudari Miza tadi, saya ingin pertama kali mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kepada pihak Perbendaharaan Malaysia dan juga kepada pihak Kastam Diraja Malaysia sebab kita telah bekerja berkenaan dengan GST ini semenjak tahun 2006 lagi. Dari segi sejarah pelaksanaannya daripada zaman Tun Mahathir sampai ke zaman Tun Abdullah Badawi sampailah kepada zaman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita Datuk Seri Najib. Beliau mempunyai keberanian di samping kita lihat sekarang ini dengan ketidaktentuan ekonomi dunia, dengan kos kehidupan yang meningkat dan sentimen rakyat yang tidak begitu positif berkenaan dengan GST ini, Perdana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berani melaksanakan GST dan kita harus salut dan kita harus bagi penghargaan dan ucap terima kasih kepada Perdana Menteri sebab untuk melaksanakan sesuatu yang melibatkan pengambilan duit berkenaan dengan cukai, tidak ada orang yang nak membayar cukai. Itu adalah yang pertama. Tak ada orang, kalau kita tanya masyarakat, tanya orang perseorangan, hatta siapa sekalipun untuk mengeluarkan duit membayar cukai, tak ada orang yang mahu membayar cukai. Itu yang pertama. So, dalam kaedah ini, Perdana Menteri kita mengambil langkah yang positif, mengambil langkah jangka masa yang akan panjang, melihat akan datang, walaupun tak popular GST ini, tetapi beliau berani untuk melaksanakan GST. So, coming back kepada soalan saya Miza tadi, kita lihat bila ada kebimbangan, ketakutan disebabkan kita sebenarnya tak mahu membayar cukai. Kalau kita lihat negara-negara seperti negara maju, contohnya Jepun, kita lihat. Di Jepun, dia punya cukai individu saja sampai 60%. Dan juga cukai korporat sampai 40% dan juga mereka juga melaksanakan GST sampai 10%. Dan ketakutan, kebimbangan kita pada hari ini disebabkan saya rasakan kita punya ilmu, knowledge kita berkenaan dengan GST ini sangat kurang. Saya ingin tegaskan sini, saya ambil kesempatan untuk menegaskan kepada para penonton sekalian. Yang pertama sekali untuk peniaga, GST tidak dikenakan ke atas peniaga. Mereka yang berdaftar dengan GST ini adalah orang yang sebagai ejen bagi pihak kerajaan untuk mengutip cukai GST ini dan menolak balik input cukai dan menghantar ataupun remit balik kepada kerajaan. Cukai GST ini adalah cukai kepenggunaan. Bila kita katakan cukai penggunaan, orang yang memakai, orang yang consume, orang yang makan, itu hanya orang yang dikenakan cukai. So, kita ada pilihan di dalam GST ini untuk tidak membeli dan melihat ke kedai-kedai yang mana mereka ini tidak mengenakan GST dan juga kita lihat kedai-kedai ataupun outlet-outlet yang langsung harga ataupun diskaun ataupun barang-barang yang itu sendiri tidak ada GST di dalamnya. Sebab di dalam pelaksanaan GST di negara kita sangat unik ya Maiza, sebab kita ada standard rated, GST dikenakan pada kadar 6%, kita ada zero rated, maknanya GST ini dikenakan pada kadar zero, pada kadar sifar dan dikecualikan. So GST kita ini unik dalam keadaan kita melihat kepentingan rakyat.
saya ingin mengajak para penonton sekalian, lepas ni mungkin ataupun malam ni kita duduk sama-sama, kita tengok, kita lihat apa kita punya perbelanjaan. Katakan kita punya gaji RM5,000 katakan. Okey, bayar kita punya rumah RM1,000. Bayar kereta RM1,000. Repair maintenance kereta memang sekarang ni dah dikenakan SST 6%. Kita lihat kalau kita pergi kepada supermarket ataupun pergi kepada pasaraya, contohnya satu bulan kalau terlalu maksimum kita belanja, okey, satu troli itu kita bawa RM1,000. Bukan semua item dalam satu basket troli yang kita bawa beli ke pasaraya itu dikenakan GST. Kita beli gula, kita beli minyak, kita beli tepung, semua ni adalah zero rated. GST dikenakan pada kadar kosong ataupun sifar. Dan kita lihat kalau dikatakan worst to worst scenario 5%, andaikan 50% saja benda-benda item yang kita beli ni, katakan 250 saja yang dikenakan GST. Berapakah jumlah GST yang dikenakan ke atas kita? Sebanyak RM15 saja GST yang dikenakan. Okey. So saya rasakan kalau kita mempunyai pengetahuan, kalau kita belajar mengenai GST ini dan tahu apa kita punya right, sesungguhnya GST ini kita mempunyai option. Sama ada kedai yang ada GST ataupun kedai yang tak mengenakan GST, kita pergi kepada kedai yang tak mengenakan GST. Dan barang-barang juga kita kena tengok juga sama ada barang-barang ini ada GST ataupun tak. Okay. Kalau dalam GST, dalam era GST besok katakan, okay, kalau kita beli barang-barang di supermarket, contohnya ayam, ikan, okay, ini menggalakkan kita sebagai pengguna, kita boleh beli barang-barang item secara raw, bawa balik rumah, kita goreng, kita masak sendiri, tak ada GST dikenakan. So pilihan itu adalah kepada pengguna. So kita ada pilihan di dalam GST. So saya rasa untuk mengurangkan kebimbangan, kita lihat balik kita punya dari segi kita punya perbelanjaan, tengok balik satu-satu apa impak perbelanjaan kita itu ke atas GST. Ini item yang kita beli ini ada GST. Item yang kita beli ini tak ada GST. Mungkin bila kita lihat, oh, impak kepada saya hanyalah minimum saja. Mungkin dari RM50 ke RM100. Itu yang kita perlu buat. Saya rasakan, saya sarankan kepada pengguna-pengguna sekarang ni melihat balik pattern perbelanjaan mereka, apa item-item yang mereka beli dan juga seterusnya melihat choice ataupun option pilihan terletak kepada pengguna dan pengguna harus menggunakan kebijaksanaan, gunakan right hak yang ada pada mereka. Okey. Jadi seperti yang Cik Salihin kata, kita membeli barang ke dalam satu troli besar dan GST itu dikenakan total jumlah keseluruhan dalam troli itu sendiri ataupun dikira satu barang satu dikenakan GST. Jadi bagaimana pengiraan sebenarnya? Okey. Pengiraan GST ni GST ni bagus berkenaan GST ni detail. Okey, dia satu-satu. Sebab dalam kita punya barang yang kita beli ni, dia ada termasuk barang-barang yang berkadar standard 6% dan juga ada barang-barang yang berkadar sifar ataupun zero. So satu lebih kita ke supermarket, kita kena tengok kita punya receipt tu nanti, barang-barang yang berkadar standard 6% dan barang-barang yang berkadar sifar. So itu kita punya, dari segi kita sebagai pengguna, itu kita kena belajar. Kita kena tengok. Okay, dekat supermarket dia akan bagi terangkan dengan jelasnya item ni berkadar standard, item ni berkadar sifar dan kita kena check. Kita takut nanti pengguna sepatutnya barang ini adalah berkadar sifar, tak dikenakan GST, tetapi kedai-kedai, peniaga-peniaga mengenakan kita GST 6%. So ruginya kepada kita. That's why saya tekankan di sini dari segi pengetahuan, dari segi acquisition of knowledge, ambil tahu berkenaan GST. Semalam juga saya dapat tahu KPNKK juga telah menyediakan aplikasi untuk kita membandingkan harga GST sebelum GST. Di samping kalau kita pergi lihat di portal KPNKK sendiri dan juga custom, mereka ini menyiapkan prasarana yang saya rasa begitu cantik, begitu elok. Kita boleh cek, kita boleh semak sama ada peniaga-peniaga ini sebenarnya mengenakan GST kepada kita ataupun tak berdaftar dan mereka tidak boleh mengenakan GST. Satu kesalahan. Dan kita wajib ataupun sebagai hak kita sebagai pengguna, kita kena laporkan kepada pihak yang berkuasa. Terutamanya kepada custom dan juga KPNKK yang mengawal harga. Okay.
Okey. Baik, jadi kalau kita lihat Cik Salihin, sebelum ataupun 2-3 hari sebelum diadakan GST, saya rasa Cik Salihin pun ada menerima SMS ataupun Cik Salihin ada melihat di mana-mana kedai-kedai yang ada menulis sebelum dan selepas harga GST dan ada juga SMS mengatakan pre-sale. Maknanya kalau beli sekarang anda untung, tapi selepas beli lepas GST harganya akan naik. Dan saya rasa dengan adanya berlakunya perkara sedemikian membuatkan penonton ataupun pengguna merasakan GST ni membebankan. Itu semasa 2-3 hari sebelum dilakukan GST. Tetapi lagi 2-3 hari ataupun besok akan dilaksanakan GST, ada juga setengah-setengah kedai yang mengeluarkan satu kad. Ada setengah mengeluarkan satu kad, katanya kalau anda membeli belah dalam masa 1 bulan daripada awal April hingga ke akhir April, anda akan mendapat diskaun 6%. Jadi adakah itu sedikit sebanyak sebenarnya membantu sebagai pengguna ataupun membuatkan pengguna lebih keliru dengan ataupun kurang memahami apakah GST sebabkan perkara-perkara seperti pre-sale GST dan juga diskaun kad semasa bulan pertama GST itu dilaksanakan? Saya membaca di dalam berita-berita dan juga di dalam Facebook, blog dan sebagainya, ada supermarket ataupun pasaraya yang memberi jaminan mereka tidak menaikkan harga. Begitu juga dengan skim-skim yang dibagi oleh seperti yang saudari Miza cakap tadi, ini adalah untuk membantu pengguna sebenarnya. Okay, kalau dia bagi 6% kepada kita, maknanya kita boleh tolak dari segi dekat situ, maknanya peniaga itu telah absorb ataupun dia eksklusifkan dia punya GST di dalam barang dia. Ini adalah satu, saya rasa sebagai warga negara yang bertanggungjawab, sebagai peniaga yang bertanggungjawab, kita sekarang ni hendak meletakkan negara kita ke satu landasan untuk mencapai negara maju. Semua pihak harus memainkan peranan dari segi kita sebagai consumer, dari segi kita sebagai pengguna, dari segi kita sebagai peniaga-peniaga hendaklah memainkan peranan yang sewajarnya untuk membawa negara kita ke arah negara maju. Dan GST ini, tuan-puan dan puan-puan sekalian dan juga para pendengar penonton sekalian, adalah cukai yang begitu bagus. Dari segi sekarang ni, kalau kita lihat sekarang ni, negara kita sekarang ni orang yang membayar cukainya hanyalah 1.7% saja. Daripada kita lihat 30 juta rakyat Malaysia sekarang ni, di dalam GST ni nanti kita 30 juta rakyat Malaysia akan contribute ataupun menyumbang dari segi pembayaran cukai GST, ditambah pula dengan para pelancong yang datang. Sekarang katakan kita ada 26 juta penantung yang datang ke Malaysia. Orang yang datang ke Malaysia ni pun, pelancong pun akan dikenakan GST. Begitu juga sekarang ni kalau kita lihat pekerja-pekerja asing, mereka ni tak ada nambah cukai pendapatan pun, tidak membayar cukai. Tetapi bila dia consume, bila dia memakai, dia menggunakan, mereka juga dikenakan GST. So GST ini broad base, dan kerajaan kalau kita lihat dari segi planning, dari segi perancangan keuangan, ini adalah satu benda yang baik, dan satu sistem yang baik, dan kita hendaklah menyokong usaha kerajaan ini. Okey, baik, sebelum kita teruskan perbincangan kita mengenai GST yang semakin hangat ni, Cik Salihin. Jadi ingin saya kongsikan di sini di mana para peniaga kini giat mengadakan persiapan akhir menjelang pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST esok. Timbalan Menteri Keuangan Dato' Ahmad Mazlan telah mengadakan tinjauan di Pasaraya Maidin bagi memastikan segalanya berjalan dengan lancar. Perincian lanjut kita bersama wartawan Nur Alia Jasmine. Silakan Alia. Terima kasih Studio 3. Baik, GST akan dilakukan beberapa jam sahaja lagi dari sekarang dan kru RTM kini berada di Maidin USJ untuk meninjau persediaan GST menjelang esok dan sempena kempen garanti semua Maidin tanggung GSMT harga tak naik. Dan kini bersama saya merupakan pengarah urusan Maidin Muhammad Holdings Berhad, Datuk Wira Dr. Amir Ali Ibrahim. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami pada hari ini. Baik Datuk, menjelang persediaan GST, bagaimana Maidin sendiri melaksanakan persediaan menjelang esok hari, Datuk? Okay, kita dah siap sedia lah. Jadi pada 1 hari bulan, bila kedai kita buka pukul 8 pagi, insya-Allah bila pelanggan kita masuk, dan memang dalam resit itu akan keluar 6% GST. Tapi nak bagi tahu semua pelanggan Maidin, satu, Maidin tak naik harga. Okey, maknanya kalau 31 hari bulan ada masuk kat Maidin beli barang atas RM10,
pada 1 hari bulan barang tu RM10 juga. Walaupun ada 6% GST, Maidin akan tanggung 6% dan akan bayar pada kerajaan. Jadi kita dah buat kiraan, pasal peniaga Maidin ni 1 bulan lebih kurang 300 juta. Okey, kalau jadi 6% dan daripada 300 juta tu 50 juta tu zero rated. Tu 250 juta tu ada 6% GST. Tu 15 juta. Jadi kita harap kita akan bayarlah. Kita kena tanggung, Maidin kena tanggung dan kita akan bayar pada kerajaan 15 juta. Dia ada tiga part tu GST ni. Nak serap 15 juta satu cerita, tapi kita kena bekerjasama. Pasal niat tu tak naik harga. Satu, kita sedia maklum, stok yang kita pegang ni, kita boleh dapat special refund. Okey, special refund tu. Jadi kita, Maidin akan buat 20% special refund. Daripada sana kita akan dapat lebih kurang 2%. Dan kita dah cakap dengan pembekal kita ada 3,000 bekal. Okey. Dan banyak pembekal ni yang pada Maidin ni dah setuju untuk tanggung lebih kurang 2%. So 2 dengan 2 4%. Okey, dan Maidin pun kena tanggunglah sikit 2%. Jadi 2 dan 6%. Bagaimana pula dari segi pengguna, bagaimana mereka ingin membezakan antara barangan itu dikenakan GST atau tak? Mungkin dari segi Maidin ada rak-rak yang disediakan ataupun stiker terhadap barangan tersebut. Kita ni kan semua barang ni dia ada dua aja kan. Dia zero rated dengan standard rated 6%, 6%. Jadi semua barang yang zero rated, bila kita tengok di atas price label, harga label yang ada di shelf dia, kita ada tulis sana 0% GST. Jadi senang nak tahu kan, kalau pergi kat label tu memang ada tulis 0%. Satu. Yang kedua, bila dia orang bayar, dalam resit tu akan keluar Z maknanya zero rated. Okey, kalau S tu standard rated. Baik, terima kasih Dato' atas penerangan dan perincian yang dijelaskan sebentar tadi. Jelas kempen yang diadakan ini bertujuan menjaga kepentingan dan kebajikan pengguna sekaligus mendidik pengguna tentang konsep sebenar GST. Sekian sahaja dari saya, Alia Jasmine. Terus langsung bersama Studio 3 di Angkasa Puri. Baiklah, terima kasih Alia di Pasaraya Maidin. Baiklah, sekarang kita dengarkan pula apa kata Wakil Rakyat di Parlimen hari ini mengenai GST. Saya mengharapkan agar rakyat dapat menerima GST ini kerana dia bukan cukai yang baru, cuma peralihan daripada SST kepada GST. Sebelum ini barangan ada dikenakan cukai, dalam GST pun sama. Dan sebagaimana rakyat tahu, ada 5%, ada 10% GST. Hari ini kerajaan selaraskan kepada 10%, kepada 6%. Sistem GST adalah satu sistem yang baik. Dan sudah 160 negara di seluruh dunia telah melaksanakannya. Malahan negara-negara kecil pun yang lebih taraf ekonominya lebih rendah daripada Malaysia pun sudah lama melaksanakannya. Jadi saya percaya dan yakin bahawa GST ini adalah satu sistem yang amat baik. We can only advise is that we try to preserve and then what you call spend wisely lah, just spend wisely. That is what you can. Saya rasa selepas pelaksanaan GST, kita sebagai pengguna ataupun konsumer kenalah belanja berhati-hati lah. Bagi benda yang tidak perlu, saya rasa kita boleh ketepikan. Kita harus buat bajet secara jimat-cemat. Baiklah, saudara, itu dia tadi pendapat yang sempat ditemubual oleh beberapa orang wakil rakyat di Parlimen hari ini mengenai GST yang bakal diadakan esok. Baiklah, saudara, kita terus saja bersama tetamu kita untuk menyambungkan perbincangan mengenai pelaksanaan GST besok bersama Encik Salihin. Baiklah, Encik Salihin, tadi Encik Salihin ada sendiri yang mendengar pendapat dari wakil Parlimen dan juga tadi Encik Salihin ada melihat visual mengenai resit yang Cik Salihin katakan tadi. Mungkin Cik Salihin boleh komen mengenai resit tu tadi. Okey, dari segi resit tadi macam saudara Miza tanya tadi, dia bila resit itu adalah simplified, yang diringkaskan resit yang simplified, itu dinyatakan dengan jelas berapa sebenarnya GST, berapa item yang tak dikenakan GST pada kadar standard dan juga berapa item yang tak dikenakan GST pada kadar zero. So secara pengguna akan tahu sebenarnya berapa sebenarnya jumlah GST. So saya sarankan
untuk besok dan seterusnya, kita sebagai pengguna, sebab kita rasakan mungkin kedai-kedai runcit yang biasa ni biar belum bersedia lagi dari segi sistem dan sebagainya, mungkin kita boleh pergi kepada pasaraya yang lebih bersedia seperti contoh yang tadi tu Maidin, sebab mereka ini dari segi sistemnya telah bersedia dan classification ataupun kod-kod untuk GST ni, barang yang dikenakan GST dan sebagainya, mereka telah sedia ada. Kita takut nanti apa yang kita bimbang bila kedai-kedai atau peniaga yang tidak bersedia dari segi sistem untuk GST, item dia ada 10 item, kebanyakan item mungkin 5 item tu tidak dikenakan GST ataupun GST pada kadar zero ataupun sifar. So dia terus darab dengan 6%. So yang jadi masalahnya kepada pengguna sebab dia terpaksa membayar lebih. Itu yang kita kena berhati-hati. So sebagai pengguna, again saya bagi tahu dari segi knowledge, kita ambil tahu. Semak dekat KPDNKK dan juga buku yang telah dikeluarkan oleh pihak custom sendiri, apa item yang ada GST, kalau boleh bawa benda tu. Okey, dan apps juga telah disediakan aplikasi-aplikasi yang mudah di dalam telefon pintar untuk kita lihat item ni ada GST ke tak, supayanya kita tidak tertipu ataupun peniaga-peniaga ini sewenang-wenangnya me-charge ataupun mengenakan GST kepada kita. Okey. Mungkin akhir soalan kita hari ini ya. Baik, apa sebenarnya kesan GST kepada negara untuk tempoh jangka panjang? Ramai orang bertanya saya sama ada GST ni baik ke tak baik. Okey. Jawapan saya senang je. GST ni bila kita melaksanakan GST, kita melihat ke masa akan datang. Kita melihat future. Kita melihat akan datang di mananya kita, kerajaan Malaysia ataupun kita sebagai rakyat, kita meletakkan ekonomi kita pada landasan yang betul. Kalau kita tidak meletakkan ekonomi kita pada landasan yang betul, untuk future generation kita, anak cucu kita akan bertanya kepada kita, apakah kita telah melaksanakan tanggungjawab kita dengan meletakkan ekonomi ini pada landasan yang betul. Ini adalah tanggungjawab kita dan saya rasa kerajaan pada masa sekarang adalah kerajaan yang bertanggungjawab. Seperti katakan tadi, walaupun tak popular GST ini, cukai ada satu yang tak popular, tetapi kerajaan dengan beraninya melaksanakan GST. So kita kena melihat GST ini adalah satu yang penting untuk kita melangkah ke masa hadapan. It's a future income for Malaysia. Itu saja. Okay, baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Salihin Abang, rakan kongsi firma perakaunan Salihin dan juga seorang perunding ekonomi. Terima kasih sekali lagi. Baiklah,